Okey, kita Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat petang. Okey. Petang sikit kelas. Anggap macam kelas di sekolah lah, kan balik petang kan. Kejap Okey, baik. Untuk soalan tadi ada yang perlu dibincangkan, yang diutamakan. Okey, soalan nombor berapa? Yang kira-kira, mengira. Jadi yang konsep yang lain tu kita kiranya boleh, kamu boleh? Boleh lah, sebab dia ada macam ada kimia lah sikit dalam tu kan. Okey, baik, kita tengok soalan pengiraan. Soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8 dulu. Okey, nombor 8. Tengok nombor 8. Okey, nombor 8 dia kata apa? Okey, nombor 8 dia kata pemanas rendam. Okey, dia ada kuasa. Ni kan P. Nampak? Kamu nampak ke? Nampak kan? Okey, dia ada kuasa P 60. Okey, memanaskan secair X hingga mendidih. Jadi mendidih sini maksudnya suhu berapa? 100 lah. 100 lah. Okey. Setelah mendidih selama 3 minit, maknanya daripada dia start mendidih tu selama 3 minit, 5 gram cecair. Okey, 5 gram cecair. 5 gram. 5 gram tukar pergi kilogram kan? Jadi berapa? 5 bahagi 1000 berapa? 0.005. Tukar dulu. Okey, jika cecair itu berubah menjadi steam. Okey, maknanya sekarang ni perubahan cecair perubahan daripada cecair kepada gas lah. Steam ni gas lah. Ni gas lah ni. Ungkapan yang manakah boleh digunakan untuk menentukan haba pendam tentu penguapan? Okey, haba pendam tentu penguapan. Haba pendam tentu penguapan cecair itu. Okey, haba pendam tentu dia ada bagi rumus sudah ni. Kalau kamu perasan, ini huruf L sebenarnya ni. L dia bagilah rumus. Tak bagi pun saya rasa kamu boleh jawab kan. Krik. Tak apalah. Okey. Baik, jadi L kita mahu cari haba pendam tentu. Haba pendam tentu huruf L. L macam ni lah. Yang ini macam kalau kamu tengok sini dia macam sama tu simbol dia. Ini dalam komputer dia punya font dia, jenis dia memang macam stroke tu. Padahal dia L tu Yang ini baru stroke tu slash. Yang ni L ni. Okey. Yes, ada yang angkat tangan. Siapa tu? Mau tanya ke? Okey, no respon, tak apa. Okey, jadi L, kita mahu cari L. Okey, L sama dengan P. Dia bagi rumus, kita guna yang dia lah. Tapi kita boleh keluarkan sendirilah. Seperti yang kita sudah bincang dulu kan. Kita tahu L sama dengan Q per M. Ini adalah rumus bagi haba pendam tentu kan. Okey, jadi Q ni dia ganti dengan PT. Kita sudah bincang dulu. Q adalah power darab dengan massa dapat Q. Tapi kita guna yang dia teruslah, senang. Jadi ini saya tak gunalah. Saya tak bagi tahu dari awal lah Jadi di sini okey, P dia masuk je lah. P dia 60. Jadi L sama dengan P dia 60. Masa dia dalam
Masa dia macam mana? Dalam minit ke, jam ke? Dalam saat. Jadi kena darab dengan darab dengan 60. Okey, per berapa? Per M dia tukar sudah tadi kan, 0.005. Inilah jawapan dia. Jadi cari mana jawapan dia yang macam ni. Jawapan yang macam ni, yang macam mana? Dia tak suruh kira pun, dia suruh kamu tulis, suruh masukkan dalam rumus sahaja. Jadi jawapan dia adalah daun. Jawapan dia adalah daun. Boleh? Jadi bila tengok soalan macam ni, jangan terus kamu tekan kalkulator kira jawapan dia berapa. Tengok pilihan jawapan dia dulu, sama ada dia suruh kira ke dia suruh masukkan dalam rumus saja. Kalau tidak, rugilah masa kamu jawab penat-penat kira, nanti cek tak ada jawapan. Okey, jadi soalan nombor 8. Okey, kalau settle nombor 8, hands up. Three others tu siapa? When lagi? Siapa three others ni? When siapa lagi tu? Yang gambar rama-rama tu siapa? Azwani. Satu orang lagi yang others siapa? Sebab nama dia tak ada kat sini. Dia ada gambar others. Tak tahu, tapi yang dua tu ada gambar Owen, ada Azwani, ada gambar kucing pula. Farah. Okey. Peminat tegar kucing lah tu Okey, tak apa, sebab saya kena ambil kehadiran, kena tahu nama siapa. Okey, baik. Nombor apa lagi? Nombor 9. Okey, nombor 9. Okey, nombor 9, sebuah ceret elektrik 2000 watt. Jadi kamu ambil, baca soalan, tengok dia punya unit dia dan tengok apa maklumat dia bagi. Okey, sekarang kita ada 2000 watt. Jadi ini adalah P. Digunakan bagi mendidihkan air. Okey, air dia berapa kilogram, kena tukarlah kepada kilogram. Jadi kalau saya tukar terus ni 0.1 kilogram, itu adalah M. Okey, pada 100 memanglah mendidih pada 100 lah kalau air. Okey, berapakah masa yang diambil, berapa lama masa yang diambil mengeringkan semua air dari mula air mendidih? Dari mula air mendidih, bukan daripada dia cecair tu. Daripada air mula mendidih. Maksudnya bukan dari awal, sebelum air belum panas lagi tu. Okey, jadi kena faham daripada sini, dari mula air mendidih. Okey, masa jadi dia tanya huruf T. T sama dengan berapa? Okey, kita ada maklumat P. Okey, P 2000. Kita ada M 0.1. Okey, jadi cari masa T. Macam tadi lah. T, kalau kamu ingat balik tadi, L sama dengan PT bagi M. Kan? Jadi sekarang ni kita mahu cari apa? Mahu cari T. Jadi T, nampak ke? Tak nampak. T sama dengan, ni kita pindahkan. Ini matematik lah ni, pindah-pindah ni. ML bahagi P. Boleh? Setakat tu boleh? Pindah-pindah. Ada masalah ke yang pindah-pindah ni? Memindahkan huruf. Tak ada masalah.
Jadi bila sampai sini saya tak perlu teruskan lagi, bolehkah? Yang sampai sini ni, yang penting dia dapat ni lah. Kalau dapat sudah dia punya rumus dia, tak ada masalah lah. Cari, masukkan je lah. Masukkan je. M berapa? L. Okay, L ada dibagi. Jadi L ada. Cuma L dia ni, tengok ni, dia ada apa ni di sini ni? Ni, apakah ini? Tersalah taik. Itu adalah kilojoule. Kilo, K itu adalah kilo kan. Jadi kamu kena hati-hatilah bila kamu cari, bila kamu masukkan nilai dia, J, dia mesti dalam J. Dia tak mahu kilo tu. Jadi kamu kena buat apa? Kamu kena buat apa dulu? Mau tukar kepada joule, darab ke bahagi? Darab ke bahagi? Okay, darab berapa? Okay, darab 1000. Jadi di sini kamu kena darab dulu. Ataupun darab sekaligus dalam rumus, tak ada masalah juga. Okay, darab dengan 1000. Ataupun 10 kuasa 3 lah kilo. Okay, jadi hati-hati. Itu je dia punya, kena hati-hati. Jadi yang dalam sini saya tak buat lah. Tapi jawapan dia ada macam D kah jawapan dia kan, 113 saat kan. Ya, betul ke tidak ni? Saya tak ingat jawapan dia ni. Betul? Betul lah tu. 113. Kalau dapat 113 maknanya betul lah. Okay, 113 saat tu, seperti saya kata tadi, dia bukan daripada air tu tak panas lagi tu Dia daripada air mendidih. Kalau kamu tengok graf, okay, graf kalau air kan, pemanasan air kan, kalau daripada ais lah contoh kan, daripada ais, maksudnya dia keadaan dia daripada sini, tak salah, daripada sini ni suhunya contohnya, suhu air ais tu bersuhu negatif 10 contoh lah. Ini graf pemanasan. Okay, jadi bila sini, lepas tu di sini naik sikit, baru mendidih, macam ni. Jadi soalan kita ni daripada mana? Daripada takat didih. Takat didih adalah 100 daripada air itu mula mendidih. Maksudnya kawasan kita itu di kawasan yang saya warnakan biru ini sahaja. Maksudnya bukan kawasan sini, bukan kawasan sini, bukan kawasan sini. Okey. Boleh faham ke tidak ni? Boleh? Ni kita ingat baliklah graf pemanasan ni, dia ada takat didih. Kalau di atas ni dia takat didih. Kalau di level yang rata yang kedua ni, apa nama dia? Takat apa? Takat lebur ataupun takat apa? Takat apa dia? Takat apa tadi? Lebur, betul lah, takat lebur. Takat lebur. Okey. Ataupun takat beku lah kan. Kan di sini kan dia masih jadi air tu, dia masih membeku. Dia ada lagi ais dalam ni kan. Takat beku lah. Ataupun dia takat lebur pun boleh. Okey. Yang itu settle. Ada lagi soalan yang mau dibincang? Mesti yang belakang-belakang tu. Yang tu saya tambah soalan dia. Okey, yang belakang-belakang tu 26. Dari 24, astagfirullahalazim. Okey, tak apa. Semua sekali, semua yang kira-kira. Alhamdulillah, Hafiz dia sendawa tu. Alhamdulillah. Okey. Baik, nombor 24. Ahmad baru saja belajar tentang haba pendam tentu. Untuk pengetahuan, cerita ni saja je buat cerita ni. Guru telah menjalankan eksperimen untuk menentukan jumlah haba. Okey, untuk menentukan jumlah haba yang diperlukan untuk mencairkan
ais kepada air pada suhu 25. Jadi sekarang ni soalan dia jumlah haba. Ni menentukan jumlah haba. Haji, maksudnya huruf apa tu? Kena tahu dulu huruf apa. Q. Jadi mau cari Q. What? Q. Okey, jisim. Jisim ada. Jadi tak ada masalah. Ini adalah M. Jadi M ada. Okey, 0.5. Ais, sekarang ais pada suhu kosong, dan mencapai suhu bilik pada 25 darjah Celsius. Sekarang ni ais, keadaannya ais pada suhu kosong. Sekarang ni air kan, maksudnya ais kepada air lah. Jadi graf dia kalau kita tengok, saya suka tengok daripada lukisan graf. Kamu boleh buat yang nak panah macam hari tu. Tapi saya buat graf lah. Ini adalah suhu, ialah masa. Jadi ais pada suhu kosong. Pada suhu kosong, mana pin lah, suhu kosong. Atas sini lah saya tulis sebab mau lukis. Ais pada suhu kosong. Di sini. Ais pada suhu kosong dia akan mencair. Fasa dia akan, sebelum dia meningkat suhu, dia akan mencair. Maksudnya keadaan dia ada dua lah, cecair sama berpejat. Sebab tu dia mendatar ni. Dia rata ni. Bila sampai di sini, di sini adalah semua sudah jadi air. Jadi di hujung ni adalah saya tulis air lah. Air full. Air penuh. Yang di sini ice full. Tak tahulah bahasa Inggeris tu betul ke salah, tapi tak apalah. Ini full of ice. Yang ini full of water. Maknanya tak ada lagi ice. Kawasan tengah-tengah dia adalah ice dan air campur-campur. Lepas tu dia kata air tu pada suhu 25. Maksudnya dia meningkat lah. Meningkat sampailah suhu dia 25 darjah. Itulah cerita dia pada suhu bilik 25 tu dia anggap suhu bilik lah. Jadi itulah. Jadi situasi kita sekarang ni, kawasan kita adalah dua kawasan lah. Kalau kita pisahkan dia, graf itu dia ada dua kawasan, iaitu kawasan ni, dua kawasan yang berbeza, dan kawasan yang ini satu lagi. Saya labelkan, saya warnakan kawasan tu, tak wujud tu kawasan tu. Saya labelkan supaya kita tengok ada dua kawasan yang berbeza. Satu di sini, satu di sini. Macam tu. Jadi ada dua jenis haba. Kamu kena tambahkan nanti dua jenis haba. Yang pertama Q, saya label sini Q1, warna lain lah. Ini Q1, yang ini saya labelkan Q2. Q1, Q2. Jadi Q maknanya jumlah haba adalah Q1 tambah dengan Q2. Buat warna hitam lah semua sekali. Q1 tambah dengan Q2. Macam tu. Q1. Q1 tengok kawasan rata. Kawasan rata ni dia ada perubahan suhu ke di sini antara ini dengan ini? Tak ada kan? Jadi ini adalah kawasan muatan haba ke haba pendam. Haba pendam. Jadi di sini rumusnya simple je, iaitu ml. Macam tu. Ni tambah Q2. Q2 kawasan yang ada perubahan suhu. Ni dia berubah daripada 0 pergi ke 25. Jadi di kawasan itu adalah muatan haba. Di MC theta. MC segitiga theta. Boleh setakat ni? Saya tak masukkan yang matematik tu lah, sebab matematik tu saya rasa masing-masing boleh lah. Cuma
Yang ini, step ini mesti betul. Jadi jangan kelirulah. M ni ada dua. M pula. L dengan C tu jangan keliru pula. L adalah haba pendam tentu. Kalau di sini haba pendam tentu, pelakuran lah. Sebab daripada cecair, daripada ais pergi air. Cecair daripada pepejal pergi cecair. Jadi itu pelakuran. Ni kamu masuk nilai je. Kan? C, muatan haba tentu. Okay, muatan haba tentu pun ada. Biasanya air memang kita ingat lah 4200 kan. Tapi kalau tak ada pun dia bagi dalam soalan. Jangan bimbang lah. Okay, yang lain perubahan suhu. Ini ada dalam graf. Kalau kita tengok graf lagi mudah lah. Daripada 0 hingga 25. Perubahan suhu yang ini sahaja kan. Jadi 0 hingga 25. Maksudnya perubahannya adalah 25 tolak 0 lah. Ataupun 25 sajalah. M, jisim sama. Jisim sini dengan sini sama. Iaitu 0.5. Boleh? Saya tak bincang sampai habis. Kalau tak sempat ni, saya bagi idea lah. Yang lain matematik tu kamu boleh tulis sendirilah step berikutnya. Kalau kamu tingkatan 1, saya tunjuklah step by step. Kamu tingkatan 4 sudah kan? Okay. Ada soalan? Nanti ada pula yang komplain, alah aku rugi aku join. Baik aku left, aku sambung tidur kan. Jangan begitu. Okay, jadi teruskan. Okay, yang lain, yang ini pengiraan kamu layan diri Okay, jawapan dia nanti kamu tengoklah di skema dia berapa tadi jawapan dia. Okay, nombor 25. Kalau ada soalan kamu kena angkat tangan atau kamu panggil saya lah. Okay, yang ke-25. Gambar ni tak nampak. Sini pun kabur. Tempat kamu mesti kabur juga kan. Okay, dalam soalan ni mencari kuantiti haba. Jadi kuantiti haba yang diperlukan. Okay, kalau kamu was-was, haba dia mau cari haba Q ke ataupun haba pendam. Senang je. Kalau kamu was-was sama ada haba ataupun haba pendam, kamu keliru kan. Apa tips yang paling senang? Kamu mau tahu sama ada dia tanya haba ke haba pendam. Kalau kamu keliru lah. Ada perubahan suhu? Tidak, maksud saya soalan saya tadi tu, kamu tengoklah jawapan dia. Tengok jawapan dia. Kalau jawapan dia unit J, kalau J tu maksudnya soalan tu cari haba pendam ke haba? Haba. Jadi maksudnya soalan itu mencari huruf Q. Tengok je dia punya unit pada jawapan dia. Kalau kita keliru lah. Kalau J, K, G, negatif 1, ini barulah huruf L. Namanya haba pendam. Okay? Okay, habis pasal tu. Itu mengingat ataupun tips menghandle soalan. Okay, dari keadaan ais, dari ais pergi, apa ni soalan dia? Diperlukan oleh ais dari keadaan R ke S. Yang tadilah R ke S. Okay, R ke S maknanya daripada ais. Soalan ni sama macam tadi ni kan? Kamu nampak ke soalan dia ni? Soalan ni dia tulis sini 500 gram ais pada 0 darjah. Yang di sini pula dia tulis 500 gram air pada 20 darjah. Jadi sama macam tadilah kan? Sebiji sama kan? Hello? Sebiji sama. Maknanya daripada ais, semata-mata ais, dia mencair, samalah graf kita sama. Jadi saya copy paste je lah graf ini ataupun semua sekali ni kan. Saya copy semua ni. Tak boleh. Yang ini saya kena copy. Biarlah. Okey. Copy ni. Saya letak sini.
Cuma suhu dia berubah lah. Yang soalan ni dia tulis 20. Okey. Di sini saya ubah jadi 20. Yang lain samalah. Semua sama. Cuma perubahan suhu dia 20 lah. Ini jadi 20 tolak kosong lah di sini. Ini 20 tolak kosong lah perubahan dia. Yang tadi 25. Let. Cuma itulah soalan tentang ni dia biasa yang best yang lepas-lepas kan. Bila dia tengok ais, okey, mula-mula ais. Maksudnya dia memanglah dia akan jadi air kan. Biasanya orang pandang dia punya suhu meningkat terus bah. Jadi maksudnya pemahaman biasanya lah yang saya jumpa, kalau dia buat graf ataupun saya suruh dia sketch graf, dia akan buat terus macam ni. Terpadam. Dia akan buat terus meningkat macam ni. Memanglah kalau ais, kalau kita panaskan, dia kalau secara logiknya memang dia akan jadi air, memang suhu dia meningkat kan. Tapi jangan lupa dia ada perubahan fasa dia. Kalau ais yang belum cair, ais yang beku, yang tak ada cecair lagi, dia memang dia akan cair. Bila dia cair, tak bermaksud dia punya suhu terus meningkat daripada ais, sini ais terus jadi air, direct terus, potong line, mana boleh. Okey, dia ada graf pemanasan tu, maksudnya ais tu dia akan mencair. Okey, dalam keadaan mencair dalam keadaan mencair suhunya tak berubah. Ni ramai orang salah faham ni. Dalam keadaan cecair, dalam keadaan dia sedang mencair, maksudnya di sini dia ada cecair, dia ada pepejal plus pepejal. Pepejal tu ais lah. Fasa ini biasanya orang tertinggal ni, dia terus pergi ke fasa yang berikutnya. Biasanya gitulah pelajar-pelajar yang lepas-lepas. Okey. Jadi dalam keadaan ini dia sedang mencair. Inilah kita panggil dia sedang mencair. Dia sedang mencair. Di sini barulah dia akan jadi air 100%. Maknanya tak ada lagi ais. Tapi antara ni, kawasan ini suhunya tak berubah. Suhunya 0 darjah Celsius. Kawasan sini suhunya tak berubah. Dia akan berubah selepas air itu dia semua jadi air. Bila semua jadi air, memang logik lah. Kalau kita tingkatkan masa lagi dan suhu kita panaskan tu, suhu tu dia baru meningkat lepas tu. Sampailah 20 darjah. Kalau soalan tadilah 20 darjah. Jadi ada dua di sini, fasa di sini, step di sini, stage yang di sini dan stage yang di sini. Ada dua haba. Okey. 26. Jawapan tadi berapa? C kan? C ke B? Kamu cek lah balik skema tadi. Saya takut skema tu salah ke apa, nanti kamu kira kan, kamu dapat. Saya tak ingat B ataupun C. Okey. Okey, nombor 26. Macam mana? Yang tadi okey. Kalau diam maksudnya sama ada okey ataupun bermasalah besar kalau diam tu. Okey, okey, nombor 26. 26 tengok cerita dia. Apa cerita dia? Kita tengok hitung jumlah haba. Okey, tengok unit jawapan dia. Semua J. Maksudnya dia cari Q lah ni. Yang hilang. Okey, jika 2 kg air pada suhu ni dibekukan. Okey, sekarang ni kes graf penyejukan. Menyejuk. Dibekukan menjadi ais pada suhu kosong. Okey, pada suhu kosong. Sekarang kita sedang ke arah penyejukan. Jadi graf penyejukan, saya suka lukis graf lah supaya nampak lah dia punya berapa bahagian yang ada dan kita tahu haba apa yang terlibat.
Okey, penyejukan maksudnya awalnya tinggi, suhunya 24. Contoh kan? Dia kata 24. Okey, dibekukan menjadi ais. Walaupun dia kata last kali menjadi ais, tidak bermaksud dia direct daripada 24 cuf secara magicnya jadi ais. Tidak, dia ada step-step dia. Jadi mula-mula suhu dia menurun. Suhu dia menurun. Okey, menurun sampai kosong lah. Maknanya sampai dia start membeku. Dia menurun sampai kosong. Cikgu, macam mana cikgu tahu dia menurun sampai kosong tu? Siapa boleh jawab? Sebab ada dalam soalan. Ini yang dalam soalan ni dia kata menjadi ais pada suhu kosong, itu suhu akhir dia lah. Maksudnya itu adalah stage yang paling akhir. Saya tanya tadi, kenapa grafnya tak macam ni? Dia turun, lepas tu dia flat dulu, rehat-rehat dulu, lepas tu turun balik. Kenapa tak macam tu? Macam mana kamu tahu takat beku kosong? Sebab dia guna apa? Air kan? Jadi bila dia guna air, sebab ada yang tak tahu graf dia. Cikgu, macam mana cikgu tahu daripada 24 terus kosong? Sebab dia guna air. Bila dia guna air, suhu dia takkan ada stage lain. Dia akan terus turun kepada kosong duluan. Okey, kosong. Lepas kosong, saya guna pen warna kuning tight lah, nampak sikit pun. Okey, kosong sini. Okey, lepas tu apa yang berlaku? Bila sampai kosong, ini masih lagi, di sini masih lagi air, di sini masih lagi. Dia, point itu adalah dia start mau membeku. Dia start mau membeku. Tapi di sini keadaannya masih semua cecair. Di sini cecair lagi. Bila dia sampai ke stage yang berikutnya, bila dia sudah start membeku, sini saya tulis perkataan mula membeku. Mula beku lah. Bila mula beku, bukan bermaksud dia beku 100% zap jadi magic. Tidak. Dia ada stage dia. Dia akan slow-slow lah. Maksudnya dia membeku. Jadi dalam stage ini dia ada cecair ataupun dia ada air plus ais. Dalam warna biru tu, yang biru ni dia ada air plus ais. Kan dia ada step-step dia. Mula-mula air, air, jadi dalam stage ni air dan ais. Soalan tanya apa? Soalan tanya menjadi ais, maknanya tak ada lagi air. Jadi di hujung lah. Soalan tanya keadaan apabila dia sampai di sini. Apabila masanya tu sampai di sini. Jadi bermaksud ada berapa partition dalam perubahan yang kita gambarkan tadi. Ada berapa tu? Ada 2 partition. Satu yang di sini. Saya lorek lah kawasan ni. Padahal dia bukan luas tu. Saya lorekkan supaya kamu dapat gambaran dia. Dan kawasan yang sini. Ada 2 lah. Sini dan situ. Jadi bila kita dapat jam, kita pun tulislah Q sama dengan Q1. Label lah Q1 dengan Q2. Di sini Q1, di sini Q2. Okey, jadi Q1 apa? ML ke MC segitiga theta? Okey, MC segitiga theta. Q2 adalah ML. Okey, jadi segala nilai-nilai tu kamu hanya tengok sahaja dia punya. Macam C, C adalah muatan haba tentu air. Sebab masa tu masih dalam keadaan cecair. Jadi kita tengok C ni adalah 4200. Perubahan suhu, daripada graf nampak jelas. Perubahan suhu 24 ke 0, perubahan dia adalah 24 lah. Kan? Jadi yang tu adalah 24. ML, M dia mass jisim ada dibagi tadi. L adalah sebab di sini dia sedang menjadi ais sepenuhnya kan. Jadi kita guna haba pendam tentu pelakuran ais
Kalau lupa tengok buku teks. Tapi soalan sebelumnya tu rasanya ada pernah pakai kot soalan sebelumnya kan. Ni soalan ni ada dia punya L. Jadi guna L yang inilah. Dalam buku pun ada. Dalam buku tu maksud saya dalam buku bahagian latihan. Bukan dalam jadual dalam buku tak ada. Kalau tak silap saya tak ada. Ke ada? Saya pun tak ingat lah. Kamu cek balik lah. Okey, jadi yang ini saya tak teruskan. Ini kamu boleh kira dengan kalkulator. Buat sendiri. DIY. Boleh? Okey. Yang ke-27. Okey, 27 haba. Okey, tengok jisim dia. Yang tadi jisim dia dalam apa? Oh, yang tadi dalam kilogram. Tak ada masalah lah, tak perlu tukar. Tapi kalau yang ini jisimnya, kena hati-hati. Jisim dia tukar pergi kilogram duluan. Okey, bahagikan 1000. Okey, sekarang dia daripada steam menjadi air. Okey, steam menjadi air. Maknanya gas pergi cecair lah. Cecair itu pada suhu berapa dia mahu? Pada suhu 30. Okey, pada suhu 30. Jadi macam mana gambaran graf dia? Kita tengok. Okey, ni graf. Ni suhu. Okey, ni masa. Okey. Jadi graf dia tu dia kata awal dia kata mula-mula steam pada suhu 100. Okey, pada suhu 100 saya labelkan di sini 100. Okey, 100. Okey, saya tanya kamu. Adakah dia macam ni ke? Ataupun dia macam ni duluan? Siapa boleh jawab? Okey, dia lurus dulu. Jadi kena tahulah. Dia lurus sebab dia steam pada suhu 100, maksudnya dia masa tu keadaannya steam sepenuhnya, tak ada lagi cecair, dia belum terkondensasi. Jadi 100 darjah Celsius pada steam. Jadi dia akan slow. Dia akan slow. Step ini, okey, step itu step itu barulah keadaan dia dalam ini steam dan cecair. Di sini baru dia jadi steam plus cecair. Okey, tapi suhu dia maintain ni. Suhunya masih 100. Kamu tengok condong sikit kan. Ni rata ni sebenarnya, flat. Okey, stage yang pertama. Stage yang kedua, okey, bila dia sampai di hujung sini, barulah dia akan jadi air sepenuhnya di sini. Tapi suhunya masih 100 lah di sini. Lepas pada tu, barulah kita tengok soalan dia. Soalan dia kata air tu kena jatuh kepada 30. Jadi lepas tu baru kita jatuhkan dia punya graf dia. Jadi saya guna warna biru. Jatuhkan sampai bila? Sampai kosong gitu? Tidaklah, sampai 30 lah. Soalan kata 30, sampai 30 je. Sini 30. Jadi sekarang kita tengok ada dua stage. Stage yang sebelah warna kuning ni dengan yang warna biru ni. Jadi kita ada dua bahagian. Kita dua bahagian. Satu, yang kedua yang biru ni. Jadi kita ada Q sama dengan Q1. Di sini saya label Q1 lah. Di sini saya label Q2 lah. Okey, tambah dengan Q2. Okey, Q1 tak ada perubahan suhu kan. Dia rata begini, tak ada perubahan suhu. Maka ML. Q2 ada perubahan suhu, dia jatuh sudah, maka perubahan suhu ada, kita guna MC segitiga theta. Boleh? Yang paling penting sekali kamu kena bila kamu dapat ini maksud dia konsep ni. Bila kamu faham konsep dia, kamu yang last hujung-hujung ni dia punya pengiraan tu saya rasa itu matematik, tak ada masalah. Bila konsep kamu faham lah. Okey, konsep dia kamu faham. Okey, habis tentang tu. Okey, last sekali.
Ni warna hijau. Ni hijau ni kalau hujung sekali maksudnya power lah. Soalan ni paling power lah kan. Tak tahulah. Tak tahulah, maksud saya kalau di hujung biasanya soalan tu lebih hebat lah sikit. Okey, didapati bahawa 6.4 kilo ais pada negatif 10 berubah menjadi cecair, berubah menjadi gas. Ni maksudnya gas lah. Steam tu gas lah. Okey. Gas pada 100 darjah Celsius. Berapakah tenaga yang diperlukan? Okey, kita tengok. Berapakah tenaga yang diperlukan? Cikgu, selama ni dia guna haba. Kalau tenaga, tengok dia jawapan dia. Oh, semua dalam joule. Bila semua dalam joule, maksudnya Q lah. Tenaga haba lah maksud dia. Okey, jadi cari Q. Macam tu. Okey, graf dia macam mana? Graf dia agak panjang sikit. Kalau kamu guna kaedah anak panah yang itu tak ada masalah. Saya biasa guna graf. Jadi kalau kamu betul, anak panah kamu betul yang kita bincang minggu lepas tu, teruskanlah dengan kaedah kamu. Saya yang lebih nampak daripada graf. Okey. Jadi mula-mula dia kata ais pada negatif 100. Jadi kita start dengan negatif. Maksudnya saya kena kasih graf tu ke atas sikit. Macam ni. Jadi ini suhu, masa. Di sini kosong lah di sini. Okey, di sini ni kosong lah tengah-tengah tu. Okey, negatif 10 bermaksud kita start di sini. Negatif 10. Ni negatif 10. Okey, negatif 10 sini. Di bawah lah kita start. Okey, ais pada negatif 10. Okey, kalau dalam keadaan di bawah kosong, maksudnya semua ni ais lah. Okey. Jadi daripada negatif 10 ke kosong ni, macam mana? Dia begini-begini. Dia macam mana? Dia lurus saja, sambung terus. Dia sambung terus ni dia sambung terus. Sekejap. Okey, salah. Dia negatif 10 di sini. Negatif 10 adalah suhu. Okey, dia naik. Jadi suhu ais yang pada negatif 10 sangat-sangat sejuk tu, dia meningkat suhu dia, tapi masih lagi dalam keadaan ais. Di sini masih dalam keadaan ais, ataupun saya tulis ais lah di sini. Di sini pun ais, di hujung sini pun ais, tak ada lagi air. Okey, dia belum cair. Di sini beku lagi ni. Okey, dia akan pada kosong. Okey, bila kosong, bila sampai kosong, ais itu, sekarang ni step dia cair kan? Dia mau cair kan? Dia mau cair, maksudnya dia akan rata, lurus, rata begini, flat, mendatar. Jadi kawasan kuning tu dia adalah ais plus air. Macam tu. Mula-mula ais penuh. Jadi ais penuh sampai sini, lepas tu cair. Bila cair tu ada ais dan air. Bila di hujung ni dia sudah semuanya jadi air lah. Di hujung ni, di hujung sini ni. Jadi selepas itu apa lagi? Soalan dia kata apa sebenarnya? Dia mahu apa? Dia kepada steam. Ya Allah, jauh lagi perjalanan kita ni. Menjadi steam. Maksudnya bila ais tu sudah cair ais tu sudah cair sepenuhnya, semua jadi air, dia akan meningkat. Meningkat sampai berapa? Sampai 100. Kasih tinggi sikit lah supaya kamu nampak. Kalau 10 tu rendah pula, 100 sama tinggi dengan negatif 10. Tak acil lah, kasih tinggi sikit. Sini 100. Bila sampai 100, maksudnya dia apa? Dalam keadaan apa air itu? Situasi dia macam mana? Menggelegak ke apa ke? Menggelegak, geluk kan di situ. Mendidih. Mendidih. Bila dia mendidih, tengok bila dia mendidih, kita label dulu. Kawasan hijau tu dia adalah air. Air sahaja kan di sini. Ni air sahaja. Dia mula mendidih di sini dan ke atas. Jadi di sini baru ada gas. Jadi di sini daripada step yang 100 tu, di sini barulah dia jadi steam. Di sini barulah air tambah dengan apa?
cecair itu air lah, gas ataupun air tambah dengan steam. Di sini yang biru tu, yang biru tu air dan steam. Tapi dalam soalan dia mahu berubah menjadi steam sahaja. Maksudnya dia akan jadi steam sahaja di hujung lah kan, betul? Di hujung sini lah. Bukan di hujung sini ni dia habis. Bukan di hujung kiri ni dia habis. Dia habis di hujung sini ni, sebelah kanan ni. Jadi kena hati-hati dengan soalan. Sebab di hujung sinilah semuanya sudah jadi steam. Dia steam pada 100 darjah. Di sini steam, Siti pula. Siti Sarah tu yang meninggal tu kan, Al-Fatihah. Steam pada 100 darjah di hujung ya. Jadi di sini kita tengok kawasan kita. Banyak ni kawasan dia. Ada lebih kurang berapa ni? 1 2 kan, 3 4. Kan ada 4 tu kawasan. Kamu buatlah sempadan dia tu. Okey. Jadi di sini saya tulis Q sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. Okey. Saya tak cakap seorang diri kan ni? Boleh kan ni? Yang lain okey. Dia ada 4 lah. Tapi keempat-empat itu tak sama. Kamu tengoklah. Kalau itu saya kata baik kamu tengok graf, senang nampak perubahan suhu dia. Okey, kita tengok yang pertama. Q1 kawasan sini saya label di sini Q1, di sini Q2, sini Q3, sini Q4. Tengok kawasan. Jadi ini adalah kawasan ada peningkatan suhu, ada perubahan. Jadi di sini saya tulis MC segitiga theta. Sebab ada perubahan suhu. Perubahan suhunya di sini nanti kamu ganti dengan 10 darjah lah, okey? Ataupun kosong tolak dengan negatif 10. 10 lah juga. Okey, tambah. Okey, Q2 tidak ada perubahan suhu. Jadi di sini ml. Q2 adalah ml. Okey, Q3 tambah lagi. Ada lagi perubahan suhu, tapi sekarang dia tidak lagi ais, dia adalah air. Ni lain lagi dengan yang tadi. Jadi di sini saya tulis M masih sama, M tu semua sama. C dia tu lain. Jadi saya labelkan di sini C untuk ice. Air lah. Saya labelkan saja. Kamu label ikut kamulah, kan? Okey, jadi C ice. C air. Ice tu yang tadi. Ini saya labelkan I yang tadi kan. Sini I tapi tak berapa nampak cantik tu. CI tu kan, air di bawah, titik di atas, macam pelik juga kan, tak apalah. Okey, yang sini C air, CA. Nanti pakai CA. Dia tak sama nilai C dia. Tengok daripada buku teks ataupun soalan yang sebelum-sebelum ni. Jadi segitiga theta. Okey, segitiga theta pun tak sama. Tengok graf dia. Kawasan kita sekarang ni di sini. Jadi perubahan suhunya daripada kosong yang hijau ni, daripada 0 ke 100. Jadi perubahan suhunya 100. Di sini 100 darjah. Perubahan dia, bukan suhu dia, perubahan suhu. Okey, tambah Q4. Okey, the last one di sini. Last, okey, yang paling akhir. Rata. Bila rata ml. Tapi kena ingat L ada dua. Satu L yang di situ, satu lagi L di sini. Kedua-duanya tak sama. Jadi kamu pandai-pandai labelkanlah ikut kesukaan kamu lah. Saya di sini saya labelkan L apabila dalam keadaan ice. Yang di sini L saya labelkan dalam keadaan steam. Guna S lah kan, steam. Macam tu. I tu ice, ini steam. Dalam keadaan ice maksud saya dalam keadaan dia sedang berubah daripada ice kepada cecair lah, dalam perubahan fasa. Saya label I lah di situ I. Yang sini S ni maknanya fasa yang di hujung sekali tadi tu, yang cecair dengan steam. Okey, cecair dengan steam yang hujung sekali ni.
Okey, jadi yang lain tu tak ada masalah. Ya, masuk dalam rumus. Masuk je dalam rumus. Okey, layan dirilah. Okey, tapi jisim dia samalah. M tu kita sama je, sebab daripada dia ni kita anggap dia tak ada jisim yang hilang lah. Maksudnya jisimnya sama. Dia hanya berubah fasa, tapi jisim samalah. Kalau timbang ais dengan timbang air dengan steam di hujung ni sama jisim dia. Okey, jadi tu je lah kot, kan? Alhamdulillah, ada soalan tentang apa-apa tentang ni? Ada? Tiada. Kalau ada soalan dalam exam boleh jawab lah ni. InsyaAllah, jadi kena boleh jawab lah. Okay? Senang je kalau kamu mau jawab. Kamu cuba, kamu cari je latihan ni dalam buku, dalam internet tu ada banyak latihan pasal ni lah. Kita biasakan diri dengan gambaran macam mana perubahan tenaga ataupun perubahan graf pemanasan dan penyejukan itu berlaku. Okay? Ada yang baru join tadi. Siapa tu? Okay, jadi tu je lah kot. Kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Tanyalah. Adika, Farah, kita undilah. Sekejap, mau undi ke? Tak payahlah. Tadi sudah buat kan di grup kan? Sudah buat tadi. Yang penting sudah buat, saya mak jawapan dia. Tanda dengan pen merah ataupun pen lain warna lah. Okey. Lepas tu tak payah ambil gambar, tak payah apa-apa, type kehadiran nama di grup kan. Jadi itu sajalah. Boleh kita habis di situ. Okey, arigato. Okey, sama-sama. Okey, bye bye.